السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. Al-Isra ayat 45. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, yakni Al-Quran, dan saling belajar pelajari antara mereka. Malaikat akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan, dan akan seliputi mereka itu dengan rahmah, yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka, yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah cucur rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, khususnya guru kami almarhum Asy-Syaikh Abdul Azim bin Sya'ban Ibn Sultan rahimahullah, dan sahabat-sahabat kita yang telah bertemu Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada kita, yang semasa hayat mereka sering mengimarahkan surah Nurus Salam ini. Dan tuan boleh pasang hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة دائمة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa, Surau Nur Salam Taman Pondok Indah, Tuan-tuan haji, para hadirin, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya, Allah SWT terus lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita bersama-sama berada dalam halaqah Al-Quran, halaqah ilmu, halaqah majlis taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita terus menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak putus-putus, tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersolawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad ibn Abdullah An-Nabi Al-Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, khabar semua sihat Alhamdulillah. Pada kali yang lepas kita telah berhenti pada suratul Fatihah sehingga ayat yang ke-6. Begitu kita belum lihat lagi ayat yang ke-6 intisari secara ringkasnya. Baik. Dalam ayat yang ke-6 ini bermulalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat-ayat yang sebelum ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Semua itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjurus kepada permintaan yang utama kita dalam ayat yang ke-6 ini. Jadi begitulah kita tuan-tuan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita nak meminta pada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat. Kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-pujian itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang layak menerima pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji oleh orang, maka kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan dia kalau kita dipuji? Apa ucapan kita?
Capainya alhamdulillahirabbil alamin. Itu je. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tidak ada apa-apa pun. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, dalam doa kita, adabnya yang pertama mestilah memulakan dengan memuji Allah SWT. Yang kedua dengan bersalawat ke atas baginda Nabi SAW. Kemudian tutupnya pula dengan salawat kepada Nabi SAW dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak perasan tuan-tuan dalam doa kita? Mula kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Itu dua tu mesti ada awal doa kita. Kemudian di hujung pula wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hujung mesti puji-pujian juga kepada Allah SWT, ya, yang sebelum itu adalah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dalam majlis-majlis kita. Kalau nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mesti dimulakan majlis-majlis kita dengan puji-pujian dan berselawat atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita amalkan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Jadi lepas kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, maka pada ayat yang keenam, doa kita yang utama sekali yang kita ucapkan dan seolah-olah memang menjadi kewajipan untuk kita. Kalau tak ucap doa ini, maka tak sah solat kita. Bayangkan tuan-tuan, penting sangat doa yang kita ungkapkan dalam suratul Fatihah ini, iaitu ayat yang ke-6 ini. Baik. Iaitu ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Dari segi bacaan bertajwid, fasahah, ya, lahjah Arabiyah, apa semua kita dah lihat pada kali yang lepas. Jadi pada kali ini kita lihat nanti sehari cara ringkas. Ihdinas sirata, fa'il amar ihdina, fa'il amar ihdi. Untuk anta, ihdi ya Allah, ihdina, maksudnya tunjukilah, berikanlah hidayah. Nahnu. Jadi ihdi kat situ dia ada dhamir anta. Ihdi anta ya Allah. Kemudian kami. Lepas tu ada ulama mengatakan bahawa solat kita adalah wajib kita tunaikan secara berjamaah. Kalau mazhab Hanafi tuan-tuan, wajib berjemaah solat. Berpandukan kepada suratul Fatihah ini antaranya. Iaitu ihdina, na kat situ maksudnya nahnu, kami. Bukan ihdini. Ingat? Kan kita baca doa qunut, Allahumma hdina kalau ramai, kalau seorang Allahumma hdini. Dalam suratul Fatihah tak sebut Allahumma hdini. Disebut Allahumma hdina, maksudnya untuk ramai-ramai, maksud sembahyang mesti ramai. Tak boleh seorang-seorang. Itu dia punya salah satu daripada hujah mazhab Hanafi, mengatakan solat berjamaah itu adalah wajib. Tapi bagi mazhab Syafi'i, solat berjamaah tu hukumnya apa tuan-tuan? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini pun kena perlukan perbahasan sebenarnya. Tak boleh senang-senang cakap orang yang sembahyang dekat rumah tak boleh sebenarnya menyalahi kefarduan. Sembahyang berjemaah mesti sembahyang dekat masjid. Memang itu satu keutamaan. Dalam mazhab Syafi'i juga menyebut satu keutamaan. Kita solat berjemaah di masjid, di surau, di tempat di mana azan dilaungkan. Tapi tak boleh kata wajib. Dalam mazhab Syafi'i, bahasan dalam mazhab Syafi'i. Sebab kalau wajib maksudnya berdosa sembahyang kat rumah. Kemaya tu? Kan kita duduk lobi kata sembahyang kat wajib, sembahyang kat masjid. Maknanya dosa sembahyang kat rumah, tak sah. Haram mungkin. Wajib lawannya haram. Jadi maksudnya kalau sembahyang kat rumah haram hukum dia. Itulah masalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan sembahyang di masjid dan surau secara berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau satu mukim itu dah ada orang solat berjamaah, maka yang lain terangkat dosa kewajipan
sembahyang berjamaah di satu-satu mukim itu. Tapi maknanya yang sembahyang berjamaah ni hero-hero tuan-tuan. Anda selamatkan penduduk yang lainnya daripada berdosa. Sebab tak sembahyang berjamaah. Jadi kalau satu tempat tak ada sembahyang berjamaah, masalah. Masalah. Itu menunjukkan teruknya satu tempat itu. Kalau tak ada orang yang sembahyang berjamaah. Jadi alhamdulillah tempat kita ni ada 3 tempat. 3 surau, 2 surau, 1 masjid menunaikan solat berjamaah. Alhamdulillah. Itu tu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Sirat, jalan yang menuju keridaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sirat, iaitulah al-mustaqim, yang lurus, tidak melencong dari kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Sebab tu kita saban kali kita solat mesti kita membaca dalam setiap rakaat surah Al-Fatihah ini. Nak minta yang itulah, yang penting ni, yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Tentu mati Allah SWT, Syekh Ahmad Sunnah Haji menyebut dalam menafsirkan ayat yang ke-6 ini, disebut secara umum sahaja sebenarnya. Disebut bahawa surah Fatihah ini amatlah luas huraiannya, dikata. Ia mengandungi keimanan, didikan, pelajaran, peringatan, pegangan hidup dan lain-lain yang sangat banyak. Memadailah dibahagikan di sini kepada 6 bahagian dalam surah Fatihah ini. Yang pertama, tiap-tiap pekerjaan hendaklah dimulakan dengan nama Allah SWT, dengan bismillah. Hukum baca bismillah itu sunat, diberi pahala. Sunat iaitu diberi pahala. Sebabnya membaca bismillah itu sunat kerana Al-Quran sendiri dimulai dengan bismillah, sebagai pelajaran kepada orang Islam supaya sebarang kerjanya adalah semata-mata untuk Allah dan di atas nama Allah, tidak di atas nama yang lain. Itu pengajaran yang pertama disebut oleh Syekh Ahmad Sunnah Haji. Yang kedua, segala keindahan alam yang kita lihat, segala nikmat yang kita kecapi, hendaklah kita puji dan berterima kasih. Hanya Allah sahaja yang berhak menerima pujian, kerana semuanya itu berpunca daripadanya. Adapun berterima kasih kepada sesama manusia yang berbudi juga disuruh, kerana sesiapa yang tidak mengenang budi orang, tiadalah dia bersyukur kepada Allah. Jadi berterima kasih kepada manusia itu, maka ia sebenarnya telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ketiga, Allah itu bersifat pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya dengan tidak terhingga. Saya ringkas tuan-tuan, panjang lagi. Saya ringkaskan. Kata Ahmad Syarh Haji, yang keempat pula, hamba Allah yang sebenarnya ialah orang yang menyembah kepadanya, tidak kepada yang lain, serta memohon kepadanya, tidak kepada yang lain, kerana tiada sesuatu yang boleh memberi manfaat atau mudarat selain daripada Allah. Ini daripada ayat yang keberapa tuan-tuan? Ayat yang ke-5. Baik, daripada ayat ke-6, hendaklah kita meminta petunjuk kepada Allah. Ini dia. Tapi di sini disebut di sini pengajaran yang kelima daripada surah Al-Fatihah. Hendaklah kita meminta petunjuk kepada Allah supaya kita dapat melalui jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hanya kepada Allah sahaja, sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu akan hakikat diri kita. Allah yang lebih memahami apa yang terbaik untuk kita. Begitu juga Allah lebih mengetahui apa yang Allah ciptakan selain daripada kita. Makhluk Allah SWT semua sekali adalah ciptaan Allah SWT, dan Allah Maha mengetahui. Dan apa yang terbaik untuk kita di tengah-tengah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain,
maka Allah SWT juga yang mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Jadi kita mohon Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita. Kita ni kat tengah-tengah terhuyang-hayang, tak tahu apa-apa sebenarnya kalau tidak dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak hidup yang mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Semuanya Allah SWT sahaja yang mengetahui. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan kepada kita risalah-risalah, manual kehidupan kita, iaitu Al-Quran. Kemudian role model pula itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ikut supaya kita tidak sesat. Jadi nak dapat hidayah Allah Taala mestilah berpandukan kepada dua itu, iaitu Al-Quran dan sunnatul Rasul, iaitulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini kita terus lihat tuan-tuan ayat yang ke-7. Dari segi bacaan dulu insya-Allah. Sama-sama kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, sirah huruf sad, hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi bawah. Biasa antara gusi dan gigi atas huruf ta, ta dan huruf dal, 3 huruf. Yang ni huruf ta, huruf apa? Huruf sad. Huruf sad hujung lidah kita tolak antara gusi gigi bawah. Sa. Kemudian melengkung lidah tu, atas lengkungan lidah tu yang menempel pada langit, di situ makhraj huruf sad. Sira, sira. Kemudian muncungkan bibir itba. Tak boleh dia tak muncung. Si je, huruf sin jadi ya. Kena muncung si. Walaupun baris bawah si. Si. Baris bawah tapi kena muncung bibir. Huruf sad nama dia, huruf sad, huruf ta. Huruf-huruf itbaq nama dia. Yang mana kita sebut, bila sebut kena tebalkan. Walaupun baris bawah sad, dad, ta, za. 4 huruf itu. Baik. Sirata, ra, tafkhim, mad asli. Bacanya 2 harokat. Ta, tadi itbaq, muncungkan bibir. Ta. Siratal ladzi. Dah banyak dah kita muncungkan bibir kita, pucukkan bibir kita untuk tebalkan huruf-huruf yang ada pada sirata ni. Masuk lam sana kita kena buka tu, infitah. Tol. Jangan terus muncung siratal. Masuk lam pun masih muncung bibir lagi. Jangan. Lam sifatnya infitah. Walaupun mati sabdu kat situ, kita kena infitah. Talla. Tallazi. Sentuh aja huruf lam, terus kena buka. Senyum sikit. Siratal ladzina, siratal ladzina. Allazi huruf lam sabdu balas saja, jangan ada dengung. Zi hafuzan, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Mad asli. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, hamzah baris atas, halqi paling bawah. Masuk nun alternatif izhar halqi, sebab depan dia huruf al-halqu, huruf ain. Jadi nun itu tak boleh kita dengung dan tak boleh kita qalqalahkan sebab dia bukan huruf qalqalah. Jadi tuan-tuan perhatikan, kita punya Fatihah selama ni ada tak qalqalah huruf nun? An'am ke an'am? Kan? Jadi kalau ada an'am, kena elakkan dah bunyi na tu. An'am. An'am. Huruf ain pula pertengahan kerongkong. Tadi an'am pertengahan kerongkong. Dia sempitkan bahagian tengah al-halqu kita, kerongkong kita. Baru jadi huruf ain. Ain. Beri atasnya. Mim.
tanda sukun pula. Tadi nun tanda sukun tak boleh dengung, tak boleh qalqalah. Mim tanda sukun pun sama, tak boleh dengung, tak boleh qalqalah, sebab hukumnya kat situ izhar syafawi. Kenapa tanda mati pada mim? Sebab selepas dia bukan huruf mim, bukan huruf ba. Macam tu. Kalau depan mim tu, mim mati tu ada mim ataupun ba, maka tanda mati pada mim akan dihilangkan. Ini dalam cetakan terbaru, dhabit terbaru dalam kitab cetakan Madinah terkini, kan, yang ada pada kita. Kalau Quran Majid dulu sama je semua tanda mati. Ingat tuan-tuan, dulu kita ngaji pakai Quran Majid, muqaddamnya muqaddam Baghdadi tu. Itu punya Quran, dia punya muqaddam dia. Sekarang kitabnya kitab Iqra. Kitab apa? Dadi lah, maksudnya permulaan. Kita belajar Al-Quran pakai Iqra. Kitab Iqra tu sesuainya dengan Al-Quran yang kita ada sekarang ni. Jadi kalau nak belajar asas Al-Quran, tak boleh pakai Muqaddam Baghdadi tu, tak sama dengan tanda bacaan yang ada dalam Al-Quran terkini, cetakan terkini. Tanda-tanda bacaan dia berbeza. Tapi Iqra pun ada versi, ada dua versi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli yang murah sikit warna hitam, tengok bilik-bilik kat kedai, tengok ni murah lagi ni beli. Rupanya salah beli. Sebab nak murah ni pasal dapat tercapai yang warna hitam tu. Rupa-rupanya yang warna hitam tu sesuai dengan Al-Quran Majid dulu. Yang warna hitam tu. Dah pergi kat sekolah, tak sama dengan kawan-kawan yang lain. Masalah juga tu. Jadi jangan silap beli. Yang warna hitam tu sesuai dengan Al-Quran Majid. Yang tanda baca dia punya tulisan tebal-tebal. Yang dulu punya Quran. Ada juga orang sekarang yang dah biasa dengan Al-Quran Majid, dia cari sanggup pergi surau lain cari. Kalau tak ada sini, pergi tempat lain. Sebab dah biasa. Sebenarnya cetakan terbaru, cetakan Madinah yang terkini, dengan dhabit yang terkini, itu lebih mudah untuk kita baca sebenarnya. Sebab tanda bacaan dia membantu untuk kita baca dengan tajwid yang betul. Antaranya ini tadi saya sebut tadi, mim ada tanda mati. Bila tanda mati je, maksudnya tak boleh dengung. Senang. Kalau hilang tanda mati pada mim, baru kena dengung. Depan dia sama ada mim ataupun ba. Yang sini selain daripada mim ataupun ba, huruf ta kat situ. Sebab tu ada tanda mati pada mim, menunjukkan tak boleh kita dengung. An'amta. Biasalah Ustaz, surah Fatihah memang baca macam tu. Tempat-tempat lain pun sama, bukan surah Fatihah je. Satu Quran macam tu, kalau mim tanda mati, jangan ragu-ragu. Kadang-kadang kita ragu-ragu. Ni nak dengung pun tak nak dengung tak nak. Akhirnya semua mim kita dengung. Mim mati je kita dengung. Salah baca. Dengan niatnya dapat pahala mungkin ni. Kalau baca dengung dapat pahala. Dapat dosa lagi ada kalau tak betul baca. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya insya-Allah berkongsi dengan tuan-tuan antaranya bagaimana nak melihat tanda-tanda bacaan yang ada dalam Al-Quran ini supaya kita dapat baca dengan bacaan yang betul tajwidnya. Insya-Allah. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Huruf ta. Ta, ujung lidah kita sentuh antara gusi dan gigi atas atau pangkal gigi kacip atas. Ta. Dia bila kena kat situ dia bunyi angin ta gitu. Ta. Bukan ta gitu. Bukan an'amta alaihim, lekat-lekat itu bukan. Dia ada hamasnya. Itu istilah dia, hamas. An'amta alaihim. Ru'ain tengah kerongkong lagi. Lin sifat bunyi. Him ruha kaki paling bawah. Yang ini tuan-tuan kena perhatikan betul-betul Fatihah kita. Jangan sampai tertukar huruf ha kepada huruf ha. Alaihim. Alaihim. Bawah sini. Sini pertengahan kerongkong kena buka. Ini longgarkan bunyi kat bawah. Him. Baik. Huruf ha ni banyaklah. Dalam bacaan-bacaan solat kita, antara Muhammad dengan Ibrahim dalam selawat kita, walaupun sunat je selawat tu, selawat Ibrahimiyah nama dia dalam ayat akhir itu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Him huruf ha bulat. Jangan sama semua him Ibrahim je. Kena tukar.
Kena tukar daripada ha jadi ha pada Ibrahim. Di tempat-tempat lain pun sama juga. Jadi di sini tuan-tuan, alaihim tidak ada mad. Sekali lagi kita lihat hukum izhar syafawi yang kedua. Tadi mim mati bertemu dengan ta, yang ni mim mati bertemu dengan ghain. Pun bukan mim bukan ba juga. Tidak boleh dengung. Alaihim ghairil maghdubi alaihim ghai. Jangan ghairil. Huruf ghain ni huruf isti'la. Dia macam kita sebut huruf kha, sama macam sebut huruf qaf. Baris atas qa. Ghain baris atas gha, bukan gha. Jadi tak boleh kita baca dengan infitah, dengan nipis. Jadi ghairil, huruf ra baris bawah tarqiq, nipiskan ri, dan mesti ada takrir bunyi tu. Bunyi ra. Tak boleh ghairil rin bunyi kan betul takrir tu. Itu sifat huruf ra, dia takrirnya. Ghairil masuk lam sana izhar qamari nama dia. Kalau ada tanda mati tuan-tuan, kalau nun mati ada tanda mati izhar halqi, mim ada tanda mati izhar syafawi, lam pada hukum alif lam ada tanda mati lamnya izhar qamari. Itu nama izhar. Yang mana semuanya kita kena jelaskan bunyi huruf itu. Tidak ada dengung, tidak ada qalqalah. Kadang kita terqalqalah juga ghairil maghdu, mim baris atas ma, ghain tu tuan-tuan tebalkan macam ghain baris atas tadi. Ra kan? Jadi mau. Tak boleh mal. Jangan buka mal itu. Mau. Tebal. Ghairil maghdu. Dan kesalahan yang lain juga bagi huruf ghain mati ni, kita sering kadang-kadang terdengar ada qalqalah pula pada ghain. Boleh semak tuan-tuan anak kita baca, cucu kita balik sekali kan, cuba Fatihah. Ghairil maghdu. Kalau maghdu kena betulkan. Tidak ada qalqalah. Maksudnya bila dia bunyi itu macam dia terus smooth je, tidak ada mantul-mantul. Macam tak terbang landing kan. Mau gitu. Cantik je turunnya. Jangan magh. Itu dah tak betul bagi huruf ghain kerana dia tidak ada qalqalah. Ghairil maghdubi alaihim huruf dad, hujung lidah sentuh belakang geraham kiri. Kenapa? Sebab nak guna kanan lidah tu tutup belakang gigi atas dari kanan ke kiri. Dia gini, tutup ini. Jadi kanan lidah ni tutup depan. Bukan apa, belakang gigi atas, tutup belakang gigi atas. Dubi. Boleh tuan-tuan. Kalau yang kidal guna kiri lidah, maksudnya hujung lidah kena bahagian belakang geraham kanan. Saya tak boleh buat lah sebab tak kidal dah. Kidal boleh buat. Kalau tak boleh buat, mungkin kidal. Tak boleh juga guna depan lidah tu, kembang lidah. Tutup belakang gigi atas kanan ke kiri. Itu yang kedua lah, second class. Yang ulama sebut pakai hujung lidah tu sentuh pada belakang geraham kiri. Jadi automatik bibir kita akan berok ke kanan sekejap. Sekejap je, jangan risau tuan-tuan. Balik kan dah elok dah. Ini kan balik rumah tengok berok pula bibir besar pula kan. Tak ada sebab macam tu, sekejap aja, jangan risau. Susah betul lah kena berok-berok dah. Itu dia refleks tuan-tuan. Bila lidah kita ke kiri, bibir kita akan berok gitu kan, ke kanan. Refleks. Baik. Jadi mad asli ghairil maghdubi, jangan lebih daripada 2 harokat. Maghdubi alaihim bi'alaihim. Ra'ain lagi lailin, him sekali lagi huruf ha halqi paling bawah, mim ada tanda sukun izhar syafawi sebab depannya bukan mim bukan ba tapi waw kat situ. Wala sebut tu dulu, la tu balik atas. Wala
masuk dad baru tebalkan dad. Waladda, waladda. Jangan walo. Jangan lam balik atas bunyinya lo pula. Lam di atas lo. Mana dapat tu? Lam di atas la, tetap bunyinya la. Yang tebal tu dad itu. Betul eh? Perhatikan Fatihah kita. Waladdallin. La. Tu tadi tak ada panjangan, terus masuk dad. Walad. Ujung lidah sentuh pada belakang geraham kiri, kanan lidah tutup. Belakang gigi atas, kanan ke kiri. Macam huruf dad tadi. Terus masuk situ. Walad. Walad. Dad yang sama macam maghdu tadi. Kemudian dha asalnya mad asli. Kan dha di atas, baris atas ada alif, dha. Mad asli. Mad asli kalau bertemu dengan huruf yang bersabdu. Kalau mad asli jumpa hamzah, bacaannya 4 atau 5 harakat. Tak kira lah hukum apa, macam-macam hukum lah. Mad jaiz, mad wajib, mad silah. Bagi bacaan Hasan Asim Tariq Syatibi yang kita pelajari ini, bacaannya 4 atau 5 harakat. Tapi kalau mad asli jumpa huruf yang selain daripada hamzah, ada tanda panjang pula, maka bacaannya 6 harakat. Senang tuan-tuan. Dua-dua ada tanda panjang. Mad asli jumpa hamzah ada tanda panjang juga. Itu bacaannya 4 atau 5 harakat. Mad asli jumpa selain daripada hamzah, bukan hamzah dan ada tanda panjang juga, maka bacaannya 6 harakat. Ni antara tempat dia, iaitu hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Itu tak payah apa, tak apa tuan-tuan. Pening apa nak panjang sangat betul kan? Yang penting itu je. Mad asli jumpa selain daripada hamzah ada tanda panjang. 6 harakat. Semua tempat dalam Al-Quran sama. Sama ada mad faraq ke, mad lazim kalim musaqqal, yang mad lazim kalim muhaffaf ke, lagi mad apa lagi? Mad harfi pun sama juga. Mad harfi, mad harfi. Mad harfi pun ada mad harfi lazim, mad harfi, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi muhaffaf. Semua sekali bacaannya 6 harakat. Baik. Waladdallin. Lepas 6 harakat masuk lam, sabdukan dulu. Dan tidak dengung, balas saja. Dallin. Kadang tak jumpa dia punya sabdu dia. Dallin. Itu bukan surah Fatihah macam tu. Surah lain tak tahu surah apa, surah sendiri ke bukan. Dalam surah Fatihah mesti sabdukan. Selepas lazim kalim musaqqal tu, lamnya mesti bersabdu dan dibaca sabdunya. Itu pun sebab dinamakan musaqqal tu, sebab bersabdunya tu. Kalau mad lazim kalim muhaffaf tak bertemu dengan huruf bersabdu, huruf yang mati jumpa. Tapi sama juga 6 harakat. Sini bersabdu, sebab itu disebut musaqqal, mad lazim kalim musaqqal. Dan di hujung itu mad arid disukun. Kalau kita baca 6 harakat sebelum ini, 6 harakat semua, dan ini di sini pun kita baca 6 harakat. Lepas dal 6 harakat, lin pun 6 harakat juga. Tapi kalau baca dua semua, walaupun dal itu kita baca 6, lin 2 harakat, ikut sebelum ni 2 harakat. Kalau 4 semua termasuk yang ini. Baik. Itu dalam baca Allah SWT, saya baca ayat ini, kita ikut insya-Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sila. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tuan-tuan lihat dalam ayat yang ke-7 ini ada 2 alaihim. Baik, ulama qiraat mengatakan bahawa
Alaihim yang pertama boleh kita berhenti. Alaihim yang kedua tidak boleh berhenti. Tetapi jangan kita niatkan berhenti pada alaihim yang pertama itu dengan niat yang kita nak tambah ayat. Nak tambah bilangan ayat. Jadikan 8 lah ayat. Jangan gitu. Ayatnya tetap 7. Kita berhenti kat situ sebab nafas tak sampai. Baik. Jadi cara yang pertama yang terbaik, satu nafas. Satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Ataupun berhenti pada alaihim yang kedua. Berhenti alaihim kedua, tapi ambil balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu macam kita tampal, tuan-tuan. Bila tampal tu macam satu ayat lah, macam satu nafas. Gitu. Itu yang kedua. Cara yang ketiga, third class. Berhenti pada alaihim yang pertama, kemudian sambung terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu biasa kita dengar orang baca begitu, tapi sebenarnya yang terbaik cara yang kedua lebih baik. Tetapi cara yang pertama lebih utama, lebih utama untuk kita baca. Yang tak boleh dua-dua him kita berhenti. Yang ujung tu senang lendang waladdallin, pendek je kan. Seronok dia. Sebab dia banyak sangatlah putuslah pada ayat yang satu ini, iaitu ayat yang ke-7 ini. Itu tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sedikit intisari ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-7 ini tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir apa? Tafsir perkataan siratal mustaqim itu. Apa ni siratal mustaqim? Iaitulah siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Nikmat yang paling besar nikmat apa tuan-tuan? Nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berjaya. Yang mana yang dijanjikan oleh Allah Taala bagi orang yang berjaya itu syurga Allah SWT. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir dari bawah sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Masuk dalam syurga itu baru disebut sebagai fawzul kabir, kemenangan yang besar. Kalau tak jadi kemenangan yang besar lagi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai kerana kesombongan mereka, iaitulah golongan Yahudi. Disebut dalam tafsir ayat potongan yang kedua ni, ghairil maghdubi alaihim, dalam ayat ke-7 ini. Iaitulah golongan Yahudi. Golongan pertama golongan mukminin, muslimin, muttaqin. Golongan yang pertama. Ghairil maghdubi alaihim, orang Yahudi. Golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ayat di dalam Quran cerita pasal Bani Israel punyalah banyak dalam Quran, tuan-tuan. Marah betul Allah SWT dengan golongan Yahudi itu. Ini golongan maghdubi alaihim. Bukan jalan itu, bukan jalan mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka yang sesat ini? Iaitulah golongan Nasrani. Golongan yang sesat kerana kebodohan mereka. Yang kedua, dimurkai kerana kesombongan mereka. Mereka rasa mereka itu anak Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kata mereka. Kami anak Allah dan kesayangan Allah, kata orang-orang Yahudi. Itulah menyebabkan mereka tersasar daripada jalan yang lurus. Orang Nasrani pula tersasar daripada jalan lurus kerana apa? Kerana mereka disebut sebagai apa? Orang yang
bodoh. Kebodohan mereka itu menyebabkan mereka sesat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita faham dan kita dapat amalkan bacaan ayat dalam surah Al-Fatihah ini dengan sebaik mungkin insya-Allah dalam ibadah kita. Kalau ada permintaan insya-Allah pada minggu hadapan kita amali. Boleh? Ada yang berhasrat untuk perbaiki bacaan surah Al-Fatihah dan dapatkan sanad bacaan surah Al-Fatihah sekali insya-Allah. Jadi dengan ini saya mengijazahkan bacaan surah Al-Fatihah ini dengan bacaan Hasan Asim dari Syatibi. Semua sebut apa? Terima, saya terima sebut. Ataupun bahasa Arabnya qabiltu. Sama-sama sebut qabiltu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Itu secara berjemaah Muhammad sebaiknya seorang-seorang. Kalau ada yang nak baca insya-Allah minggu hadapan. Kalau tak ada nanti awal kuliah saya pada minggu hadapan saya buka pada siapa yang nak baca. Sama-sama kita dengar dan sama-sama kita perbaiki bacaan. Jangan segan-segan. Mungkin kita salah tu mengajar orang lain yang sama-sama salah dengan kita. Yang boleh kita perbaiki bersama insya-Allah. Kemudian insya-Allah kita akan pilih satu surah yang lain untuk kita sama-sama lihat bacaan-bacaan yang mudahan dapat kita perbaiki mutu bacaan Al-Quran kita sehari-hari insya-Allah. Cukup sekali itu, minta ampun dan maaf silap saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Tangguhkan dengan doa dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.